Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Dulu saya pernah berjanji dengan kamu semua untuk beritahu bagaimana menulis esei dengan mudah ataupun tips untuk menulis esei. Tengok slide saya yang pertama ni, mudahnya esei. Yang pertama, kalau nak tulis esei ni, sebab kita semua berada di tingkatan 6 ni untuk subjek pengajian am. Saya bukan nak ajar pengajian am tau, tapi untuk subjek pengajian am ni memang 3 semester, 3 kamu kena tulis esei. Tak boleh lari, itu belum lagi subjek-subjek lain. Saya rasa subjek-subjek lain pun akan menggunakan teknik yang sama dan kamu pun menghadapi masalah yang sama. Jadi, yang pertama, persepsi kamu. Persepsi kamu tentang esei. Apa yang kamu fikir tentang esei? Ni kalian dapat kita soalan, oh susahnya tajuk ni, susahnya esei ni. Itu adalah persepsi kamu ataupun pandangan kamu. Yang pertama, tukar persepsi itu. Jangan anggap esei itu susah. Jangan dapat je soalan rasa oh susahnya. Tidak. Ubah persepsi itu dulu. Katakan oh senang. Set mind. Kita set mind kita kata oh esei itu senang. Esei itu senang. Itu yang pertama. Mudahnya esei, persepsi kamu. Dapat saja apa soalan. Bukan dalam pengajian am je lah. Subjek lain yang kita memerlukan penulisan. Maksudnya kita set dulu. Esei itu senang. Bila kamu dah ada positif, fikiran yang positif, dia akan memudahkan seluruh perjalanan penulisan esei kamu. Ya, yang pertama, ingat persepsi kamu. Ingat esei itu mudah. Jangan tak dapat soalan lagi, oh tak tahu buat. Tak dapat soalan lagi, tak tahu buat. Tak boleh. Fikir dia adalah sesuatu yang mudah. Okay. Dapat soalan, faham akan tajuk itu. Cuba faham akan tajuk. Tapi saya tahu bukan semua orang, bukan senang kita nak faham tajuk tu. Kadang-kadang keluar satu tajuk tu tak pernah dengar. Contohnya keluar obesity. Obesity tu ada orang tahu. Kamu macam saya ni obesity lah. Tapi ada orang obesity tu tak pernah. Apa yang obesity? Tapi kamu diberi pilihan. Kan kita kata senang tadi, kamu diberi pilihan. Soalan 1 tak boleh jawab, pergi ke soalan 2. Soalan 2 tak boleh jawab, pergi ke soalan 3. Soalan 3 pun tak boleh jawab, maksudnya kamu kena kembali ke soalan 1. Bila kembali ke soalan 1, bermaksud kamu tiada pilihan. Sebenarnya hidup kita macam inilah. Hidup kita ni sebenarnya tak ada pilihan. Hidup kamu ni, kita dah dilahirkan macam ni, memang tak ada pilihan. Kalau kan saya kalau ada pilihan, kan saya tak nak nama asli ni. Saya nak nama yang macam glamour. Tapi tak ada pilihan. Sebab kita dilahirkan, ibu bapa kita yang bagi nama pada kita. Maksudnya kita tak ada pilihan. Kembali ke soalan 1. Cuba faham tajuk betul-betul. Baca tajuk tu berulang-ulang kali. Okey, katakan ditanya tentang SEM 2 sekarang SEM 2, saya ambil contoh pengajian am lah. Sebab saya ada pengajian am, saya lebih tahu tentang itu. Sama juga subjek lain. Katakan Malaysia Maju dan Sejahtera. Malaysia Maju dan Sejahtera ni dia menggambarkan sebuah negara yang maju. Bagaimana yang kita katakan negara itu maju. Jadi kita pun, oh susahnya macam mana negara maju tu, macam mana? Jangan fikir susah, senang je. Cipta situasi. Cipta yang tadi tu faham tajuk. Okey, faham tajuk. Malaysia adalah sebuah negara yang maju. Apakah ciri-ciri yang menunjukkan sebuah negara itu maju? Okey, kita faham ni. Kemudian susahnya nak fikir, susahnya nak cari idea. Cipta situasi. Malaysia adalah sebuah negara maju. Sebuah negara maju ni, kita nak cipta situasi ni, maksudnya daripada dia besar, kamu kecilkan skop dia. Negara yang maju, kalau kita kecilkan skop dia, dia sama sebenarnya seperti satu rumah, orang tu semua kaya-kaya. Orang rumah yang kaya-kaya ni maksudnya dia majulah. Negara kita yang kaya ni, dia maju. Jadi kita kecilkan situasi itu supaya kita boleh berada dalam tu. Kalau kita kata apakah ciri-ciri negara maju, susah kan nak fikir sebab kita rasa ramai, sangat ramai. Tapi kita cipta satu situasi, kita kecilkan skop itu, kita berada dalam sebuah keluarga yang kaya raya. Jadi kalau kita banding, kononnya kita ni keluarga yang kaya raya dengan satu lagi keluarga. Apa yang kita ada,
apa yang mereka tak ada. Apa yang negara maju ada, apa yang negara mundur tiada. Macam itulah kita cuba compare. So kamu fikir, cerita situasi ni sebenarnya dia memerlukan kamu berfikir. Otak kita ni sebenarnya boleh fikir tau, sama ada kamu nak atau tak nak. Kalau kamu tak nak, maksudnya kamu reject terus. Tapi kalau kamu nak, cuba fikir, negara maju, keluarga yang kaya, apa yang dia ada dalam keluarga kaya. Okey, dalam musim pandemik ini, yang pertama yang betul-betul kita nampak adalah kita ada fasiliti. Kita ada kemudahan wifi yang berkelajuan tinggi. Kawan-kawan kita yang duduk di rumah-rumah biasa ni tak ada. Maksudnya kita ada kemudahan yang lengkap sebab kita kaya. Cerita situasi tu kamu duduklah konon-konon kamu duduk rumah kaya. Kita ada semua. Nak apa? Nak air, air keluar sendiri. Nak elektrik, tak tekan lagi batin elektrik tu, entah terang menderang dalam rumah kamu. Tapi negara yang mundur tak ada. Maksudnya kita cerita situasi itu seolah-olah kita berada di tempat itu. Jadi rumah orang kaya ni dia ada semua. Fasiliti dia semua lengkap. Maksudnya ciri-ciri negara yang maju dan sejahtera maju ni, kemudahan fasilitinya adalah lengkap. Kita tukarlah balik. Tukar balik situasi itu. Satu cerita situasi. Okey, macam itulah. Maksudnya kamu ulang-ulang benda itu. Kalau kamu rasa susah ni, kecilkan skop. Kalau kata kenapa remaja lari daripada rumah, so kamu fikir, kenapa saya lari daripada rumah? Tak suka lah duduk rumah. Kenapa tak suka duduk di rumah kamu tu? Kenapa kamu sendiri yang lari daripada rumah? Sebabnya ibu bapa saya selalu bergaduh. Betul? Maksudnya ada pergolakan dalam rumah tangga tu. So kita tak suka berada di rumah tu, kita lari. Duduklah, nak duduk rumah kawan lah. Itu maksudnya ada sesuatu yang berlaku, ada pergolakan. So kita tukar situasi itu, atau kita cipta situasi itu, letakkan diri kamu dalam situasi tersebut. Yang seterusnya kita cari idea. Idea ni sebenarnya benda ni sama tau. Dia sama, apa-apa subjek saja, ayat pertama mesti idea. Ayat pertama mesti idea. Bermaksud ayat pertama beritahu dulu cerita kamu. PA ke saya rasa subjek lain pun sama. Ayat pertama mesti idea. Idea mesti tepat di ayat pertama. Masalahnya macam mana? Tadi nak cari idea, kecilkan skop. Kecilkan skop kamu. Negara maju, Malaysia negara maju dan sejahtera, ada fasiliti, ada rakyatnya yang berpengetahuan tinggi. Kita skopkan dalam rumah kita yang kaya itu, apa yang ada dalam rumah kita. Okey, yang kedua, cari idea. Baris idea itu bermaksud dia mesti sama level. Sama level. Kalau kata ciri-ciri lah. Kalau kata ciri-ciri negara maju, maksudnya setiap idea 1, 2, 3, 4, 5, 10 tu, semua idea ciri-ciri negara maju. Jangan mempunyai kemudahan infrastruktur yang lengkap, mempunyai rakyat yang berpengetahuan tinggi. Tiba-tiba satu tu makanan sedap. Maksudnya makanan sedap tu dia tak sebaris dah dengan yang tadi fasiliti. Tiba-tiba yang tu lain. Yang tu lain. Maksudnya baris idea kamu tidak sama. Atau kamu letak infrastruktur lengkap, negara berpendapatan tinggi, kemudian kamu letak tiba-tiba ada LRT. Mempunyai rangkaian LRT. Maksudnya dia tak sama level. Pastikan dia sama. Baris idea itu kamu buatlah 5 ke 6 ke 10 ke. Pastikan baris idea itu sama. Satu-satu tu sama. Ini belum masuk huraian tau. Maksudnya idea. Idea tu pasti kamu senaraikan idea tu. Pastikan ayat pertama itu levelnya sama. Kamu cerita tentang makanan, ceritalah makanan je. Maksudnya idea satu tu mi sup, nasi lemak, kuih tiaw goreng. Jangan tiba-tiba ada kereta. Kuih tiaw goreng itu kereta. Apa kaitan makanan dengan kereta? So kita nampak dia tak sama level. Pastikan baris idea itu adalah idea sahaja. Jangan campur-campur. Okey, kemudian buat huraian. Buat huraian ni, pastikan huraian itu tidak diulang-ulang. Maksudnya, kamu dah cerita, dah tulis dah huraian tu, nanti kamu ulang balik huraian yang sama. Pastikan, kadang-kadang kita tak sedar. Sebenarnya tak sedar pun kita tulis tu, kita cerita benda yang sama. Kamu kan, kalau bercerita tu, kamu seronok sangat bercerita, sebenarnya kita dah tahu dah.
Bukan semalam dah cerita ke tu? Kan? Kamu cerita benda yang sama berulang-ulang. Bila berulang-ulang, kita tahu kamu cerita benda yang sama. Kita cerita ni bercakap ni sekali je. Dan saya lalu cakap ni saya ulang-ulang. Saya ulang-ulang sebab nak fahamkan kamu. Tapi bila kamu bercerita, kamu akan sedar tau. Bukan you dah cerita ke tadi? Maksudnya kamu pun buat kesalahan yang sama. Jangan cerita yang berulang-ulang. Ataupun satu idea itu, jangan cerita di luar idea itu sahaja. Di luar idea itu, maksudnya kalau kamu nak cerita tentang nasi goreng tu, cerita nasi goreng saja. Semalam saya makan nasi goreng tau. Nasi goreng tu sedap. Nasi goreng tu sedap. Lepas tu nasi goreng tu, yang mak saya masak tu ada semua benda dalam tu. Tiba-tiba ayah saya balik dengan kereta. Kata apa kaitan nasi goreng tadi dengan tiba-tiba ayah saya balik dengan kereta? Nampak cerita tu tak ada kaitan. Jadi cerita itu mesti berkait antara satu dan dengan yang lain. Yang penting tak berulang. Kalau berulang-ulang cerita yang sama, maksudnya kita pun boring. Tadi dah cerita lagi, kita pun boring. So jangan ulang-ulang. Dan yang paling penting adalah latihan. Latihan, kamu kena buat latihan ni berulang-ulang kali. Penulisan esei ataupun apa-apa sahaja penulisan perlu dibuat, kalau boleh buat hari-hari. Kalau boleh buat hari-hari, maksudnya kamu bukan menulis saja tau. Cara kamu bercakap. Cara kamu bercakap itu pun pastikan bila kamu bercakap dengan orang, ayat pertama, pastikan kamu beritahu idea dulu. Kamu beritahu idea dulu apa yang kamu nak. Kadang-kadang kamu pergi kantin, saya lapar ni. Ada tak makanan yang berwarna merah? Makanan yang manis. Jangan sebut. Sebut dulu idea pertama. Saya nak makan aiskrim. Saya nak beli aiskrim. Lepas tu huraiannya sebut ciri-ciri aiskrim yang macam mana yang kamu nak. Benda ini perlukan latihan. Maksudnya biasakan diri kamu. Ayat pertama itu bagi idea. Ayat pertama kadang-kadang kan kamu ada kawan-kawan kan, tak pun kamu sendirilah, bercerita-cerita. Nanti kamu nak apa sebenarnya? Kadang-kadang kamu datang jumpa saya, dia cerita-cerita banyak. Sebenarnya kamu nak apa? Saya pun tak faham kamu nak apa. Baru cakap, cikgu, sebenarnya kad pengenalan saya tertinggal. Itu sebut saja dulu, cikgu, saya nak masuk Dewan Peperiksaan, tapi kad pengenalan tertinggal. Itu adalah idea. Huraian dia, tadi saya tergesa-gesa keluar daripada rumah sebab telah lewat. Huraian itu. Jangan kamu cerita, tadi kan saya lewat, cikgu, lepas tu bas tu pula tinggal saya. Kamu nak apa sebenarnya? Idea. Pastikan idea itu, jawab dulu soalan, kemudian baru kamu bagi huraian. Maka yang penting latihan itu mulalah dari sekarang. Bila kamu bercakap tu, bercakap dulu. Saya selalu cakap dengan student saya. Yang lepas saya selalu cakap, kadang-kadang kan kita jumpa crush kita ke, kita minat dengan seseorang, kita kata, boleh tak saya nak nombor telefon awak? Boleh tak saya nak... Jangan cakap macam tu, cakap je, boleh tak awak jadi girlfriend saya? Macam tu je. Boleh tak awak jadi girlfriend saya? Itu adalah idea. Kemudian saya nak telefon awak, nanti senanglah saya nak hubungi awak. Itu adalah huraian. Maksudnya idea itu mesti jelas. Apa yang soalan tanya, kamu jawab dulu. 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10. Jawab idea itu dulu. Nanti huraian itu adalah ciri-ciri di bawah idea. Ya, betul tadi saya beritahu, cari idea itu memang susah, tapi kamu kena paksa diri kamu fikir macam mana cari idea. Nak fikir macam mana, kecilkan skop. Daripada dia besar, ketika soalan itu besar, kamu kecilkan skop. Remaja lari daripada rumah, apa puncanya? Letakkan diri kamu dalam situasi itu. Kamu sendiri lari daripada rumah, kenapa? Terpengaruh dengan rakan sebaya. Rakan sebaya kamu, kawan kamu, jomlah kita tak best lah duduk dalam rumah je, jom. Maksudnya kamu terpengaruh dengan rakan sebaya. Itu adalah idea. Jadi semua benda ini memerlukan latihan. Kamu berlatih hari-hari berlatih. Bila bercakap, letak idea dulu, baru huraian. Letak idea dulu. Biasakan letak idea dulu, baru kita menghurai. Dan praktislah sebenarnya untuk penulisan bahasa Melayu ni. Tidak semestinya kamu membaca buku dalam bahasa Melayu saja. Kamu boleh baca dalam bahasa apa saja. Sebab kita nak fakta itu. Fakta itu perlu ada supaya kita membantu kita buat
huraian. Okey, sekian saja. Semoga berjumpa lagi untuk tips-tips yang lain. Good day I bid to all. Today I will be sharing some useful tips on how to write a good essay. First of all, you must change your mindset that writing a good essay is not difficult and you can always learn and ace it. Let's start. As students, you must understand 3 important criteria that make an interesting essay. Firstly, you must fulfill the task given, which simply means you have understood the topic or the title given. Make sure the 3 points given are related to the topic. For example, if the question requires you to write on the importance of education, make sure your points are relevant to the topic given. This way you have succeeded in getting marks for task fulfillment as you have fulfilled the task very competently. You also need to develop the ideas effectively using the correct choice of words, phrases, quotes and relevant examples. All this information must be linked effectively. Next, you need to present your viewpoint effectively. This can be done by planning your essay properly. Drafting is very important. List all the points that you can think of and then eliminate the irrelevant ones. Secondly, language plays a pivotal role in making sure your essay is easily understood and gives an impact to the reader. Ask yourself this question: will readers find my essay interesting? Is my essay outstanding? Is there a wow factor in my essay? How do I sustain my readers' interest to continue reading my essay with zest? To answer these questions, you need to first build the love to read. Yes, read, read and read. You need to widen your scope of knowledge, and this can only be done through multiple genres of reading. Materials such as fiction or non-fiction, books, magazines such as National Geographic, Time, Economies, journals, e-newspapers, e-books, or any constructive reading materials. The more you read, the more you will come across more interesting vocabulary, phrases, and complex sentence structures. When you write it in simple language, meaning comes across very easily. Another important element is to use a wide variety of sentence structures effectively. This simply means there is a variety of sentences used in your essay, such as simple, compound, and complex sentence. Another aspect that you can consider is using appropriate and varied vocabulary to send the meaning across, and you must be able to link ideas effectively. The third criterion is to be able to organize your essay well. Paragraphs should show clear unity and with evidence of good planning and must be coherent, which means place your best and strongest point as the first point with clear elaboration and relevant examples. The planning stage is the most important. Never ever start writing an essay immediately. You need to do a draft to plan your writing. Always do a brainstorming first. If a question asks you to give your opinion, for example, respect should be earned, not given, you should give your opinions based on the statement given. You can do a brainstorming of points,
brainstorming of points and state your opinion by giving your stand, whether you agree or disagree to the statement. You can always give opinion, such as respect should always be earned and not simply given to those in power, whether it is in the workplace or any workforce, in privileged positions or even in daily dealings. Always give clear examples to justify your points. Finally, don't forget to write the concluding sentence at the end of each paragraph. There are usually 3 angles to a question. You can choose to agree with the statement, or disagree with the statement, or agree to a certain extent, where you usually give 2 points which you agree on and 1 which you disagree. Do compare and contrast the opinion. Always remember to sum up each paragraph with a concluding sentence, or you can tie up your point with a message or advice. Finally, what makes a good essay? For paragraph 1, you must have a clear stand, whether you agree or disagree or agree to a certain extent. Usage of QQS technique, which is the first Q is for questioning technique, the second Q is for quote, or the third S is for scenario technique. It is always interesting if you can start your essay with a famous quote. For example, if the topic is on education, you can use a quote like this. Nelson Mandela once said, "Education is the only weapon that can change mankind." When you start with a quote, you will create an impact in your essay as you relate the quote to the topic given. The second Q is the questioning technique. You can also start by asking questions. These will evoke the senses of the readers and give a chance for them to think of the answers. The third technique is using the scenario method, which gives you a chance to write a scenario. For example, imagine a family sitting in a restaurant waiting for food to be served. Most of them will be staring unblinkingly at their handphones rather than talking to each other. Now, this scenario clearly explains the technology addiction that we face today. Again, this method gives a clear picture in the minds of the reader, thus creating a positive impact in your writing essay. So, my dear students, do try this QQS method and see how interesting your essays will be. You can end your paragraph 1 with your thesis statement, which consists of your 3 points which you are going to further elaborate in your essay. Next, for paragraphs 2 to 4, state your point clearly in each paragraph. Elaborate on the point. Think of what, why, when, how. This will give you ideas to develop your points further. Also give a clear and relevant example to explain your points. Don't forget to end with a concluding sentence or a message or even an advice. When you practice this style of writing, you will create a complete paragraph which is easy to understand and the meaning is sent across clearly. And the best part is, you will sound mature in your writing. Finally, for the last paragraph, tie up all the points maturely. Then, reinforce your stand again. And end with a note of advice or message for all. That's the end of my sharing session today. I really hope that every one of you have gained some useful information, knowledge, and do practice the tips that I have shared. Good luck and happy writing, everyone!